الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita menyambung semula pengajian kita berkaitan dengan tafsir ataupun tadabbur ayat-ayat pilihan daripada suratul Baqarah. Dan ayat yang akan kita bincang ataupun yang akan kita tengok pada pagi ini, ayat yang selalu juga dibaca, terutama sekali pada bulan Ramadan al-Mubarak, iaitu ayat daripada suratul Baqarah 183. Ayat suratul Baqarah 183. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 daripada suratul Baqarah. InsyaAllah kalau sempat kita akan sambung kesudahan ayat ini sehingga 184. Walau bagaimanapun kita nak tengok dahulu apa yang disebut pada 183. Allah Azza wa Jal memulakan khitab. Khitab iaitu sebutan panggilan orang yang diajak berbicara. Dalam Al-Quran, kadang-kadang kita dengar Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi, ya ayuhal ladzina amanu, ya ayuhal kafirun. Perkataan ini bermaksud khitab atau disebut khitab, iaitu orang yang ditujukan pembicaraannya. Kan? Sebab dalam bahasa Arab ni ada orang yang bila kita bercakap, samalah dalam bahasa kita pun, dia tak berada di hadapan kita, ataupun dia tidak berada ketika kita bercakap. Tapi khitab ni artinya orang yang kita bercakap tu memang ada ataupun menjadi sasaran kepada topik percakapan tu. Kalau kita tengok, Allah apabila bercakap berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan agama secara umumnya, dia akan menggunakan khitab, panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa maksud an-nas? An-nas termasuk juga di dalam panggilan itu ataupun seruan itu, sasarannya orang-orang muslim, mukmin dan juga orang-orang kafir. An-nas, umum, manusia. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Dia tak suruh orang Islam saja. Dia kata ya ayuhan nas. Jadi topik ataupun orang yang diajak berbicara ataupun yang diseru di dalam ayat itu termasuklah orang bukan Islam. Tetapi kerap juga Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, terutama sekali dalam surah-surah madaniyah. Kita dah terang dulu, ada surah madaniyah, ada surah makkiyah. Suratul Baqarah daripada surah madaniyah. Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap tentang ayat-ayat madaniyah, pasal apa ayat-ayat madaniyah ni? Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.
Dan kita semua maklum bahawa hukum ini terpakai hanya ke atas orang Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan kepada orang lain yang bukan Islam untuk terikat ataupun taat pada hukum Islam. Syarak lah seperti ibadat dan sebagainya. Jadi ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang bersifat ataupun diturunkan di Madinah ni, dia bercakap berkaitan dengan hukum. Termasuk ayat ini berkaitan dengan puasa. As-siyam bermaksud puasa, as-saum. Jadi bila dia bercakap tentang puasa, orang yang menjadi sasaran atau orang yang terikat, tertakluk dengan hukum hakam puasa ni adalah orang Islam. Sebab itu Allah menggunakan khitab ya ayyuhalladzina amanu. Allah tak sebut ya ayyuhan nas kutiba alaikumus siyam. Wahai manusia, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalau dia sebut manusia diwajibkan berpuasa, termasuk juga dalam kewajipan itu orang bukan Islam. Tapi Allah menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman terikat dengan hukum ini. Itu sedikitlah sebab kita selalu jumpa kan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana kami telah mewajibkan ke atas orang-orang ataupun umat-umat sebelum daripada kamu. Sekali kita cerita umat-umat sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, la'alla mudah-mudahan kamu termasuk daripada orang-orang yang bertakwa apabila kamu menunaikan puasa ini. Itu ayat yang selalu kita baca dan selalu diulang dalam Ramadan, kan, dalam kuliah-kuliah kita. Dan hari ini kita nak tengok sedikit daripada huraian tersebut. Okey. Pertama kita tengok apa yang dimaksudkan dengan as-saum ataupun as-siyam. As-saum ataupun as-siyam ni disebut asalnya dari sudut bahasa Arab, dia bermaksud imsak. As-saum dari sudut lughahnya, dari sudut bahasanya bermaksud ataupun diterjemahkan kepada imsak. Yang tuan-tuan duk sebut imsak. Imsak tu apa dia? Imsak tu dalam bahasa Arab bermaksud tahan, menahan. Sebab itu kalau kita tengok as-saum, puasa ini juga memang akarnya, asasnya, asalnya berhubung kait dengan menahan lah. Menahan diri kan. Kita pun bila sebut puasa, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti jima', bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari kan. Itu disebut sebagai puasa. Jadi puasa ini berhubung kait dengan menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Jadi itu maksud puasa. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sifatkan as-salatu burhan, semayang itu sebagai as-sadaqatu burhan, sedekah itu sebagai bukti, salatun nur, salat itu cahaya, sabr diya, sabar itu sinar yang bersinar, yang kuat. Siam atau puasa ini Nabi sifatkan sebagai as-siyamu junnah. Siam ataupun puasa itu junnah, perisai. Perisai ni apa makna perisai? Yang kita pakai ketika nak berperang tu, dia sebagai penepis atau penahan. As-siyamu junnah. Nabi kata puasa itu perisai bagi orang beriman. Kan? Dia menahan, dia menepis orang beriman daripada melakukan sesuatu yang haram. Kan? Okey, itu sedikitlah berkaitan dengan takrif yang selalu tuan-tuan dah
dengar kan. Kemudian dia sebut di sini dalam ayat yang sama Allah menegaskan kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan juga puasa ini bukan hanya kepada umat Muhammad tetapi juga kepada umat-umat sebelum daripada kita. Jadi maksudnya puasa ini bukanlah suatu benda yang baru ataupun suatu benda yang khas untuk umat ini sahaja, tetapi sebenarnya ia telah diwajibkan dan telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum daripada ini. Cuma tuan-tuan, para rasul alaihimussalatu wassalam, bermula daripada Nabi Adam dan nabi-nabi yang selepas daripada itu, kalau kita tengok perkara yang sama, seragam, yang dibawa oleh kesemua rasul yang dilantik oleh Allah ini adalah akidah. Akidah benda yang sama. Marilah mana rasul pun mereka menyebut ya qaumi ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu slogan yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasul. Kami mengutuskan kepada setiap kaum. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasul. Setiap umat ni rasul. Setiap umat ada rasul. Kerja mereka ani'budullaha wajtanibut taghut. Mereka suruh sembah Allah dan jauhi taghut. Tetapi yang membezakan di antara seorang rasul dengan rasul yang lain, dia panggil syariah ataupun hukum. Yang ni tak sama. Syariat Musa, hukum, hakam dalam ajaran Taurah berbeza dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa di dalam Injil. Berbeza juga dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini berdasarkan kepada firman Allah, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Dan kami jadikan bagi umat-umat, setiap umat-umat itu syariat dan manhaj, hukum, hakam yang berbeza antara satu sama lain. Sebab itu kadang-kadang kita tengok cara taubat umat Nabi Musa berbeza dengan cara taubat umat Nabi Muhammad. Salat umat Nabi Musa berbeza dengan salat umat Nabi Muhammad. Perbezaan ni banyaklah. Mungkin dari sudut waktu, mungkin dari sudut bilangan rakaat, mungkin dari sudut kaifiat tata caranya. Tapi nak abaknya tak sama. Tak sama. Sebab itu kalau kita tengok Khidir alaihi salam, Nabi Khidir ketika dia berjumpa dengan Musa, apa soalan pertama yang dia tanya? Ketika mana Musa alaihi salam pergi cari Khidir untuk dia belajar atau untuk dia melihat Khidir tu dari sudut kehebatan ilmu dia, Khidir bertanya kepada Musa, adakah engkau Musa yang diutuskan kepada Bani Israel? Menunjukkan, kata para ulama, Khidir bukan daripada Bani Israel dan dia tidak terikat dengan syariat Musa. Sebab itu ada beberapa hukum yang umat Musa tak boleh buat, Khidir boleh buat, sebab dia bukan terdiri daripada umat Musa yang terikat dengan Taurat. Berbeza dengan Quran, bila turun Nabi SAW, tuan-tuan tak boleh claim lah, tuan-tuan tak ikut lah, tak boleh lah kan. Pasal bila Nabi ni dia turun untuk setiap manusia. Tapi saya nak ceritanya tak sama. Sebab itu, kalau kita belajar lah, dalam sumber hukum,
ada bahagian yang disebut sebagai syara'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Syariat orang sebelum kita. Sebab syariat hukum, ini penting juga, sebab kadang-kadang ajaran sesat ni dia guna modal ni. Pasal itu saya sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak nampak apa kaitan kami nak tahu ni. Ada tujuan saya sebut ni. Kerana ada dakwaan kumpulan-kumpulan tertentu yang bila pengikut dia petikai, apa pelik sangat ni? Awak yang kita blend sangat daripada orang ni. Pasal apa yang kita buat benda-benda yang tak sama dengan orang duk buat tu? Mereka menggunakan modal syariat umat terdahulu. Selalu mereka guna, satu mereka guna hujah ilmu laduni. Tahu laduni? Ilmu yang Tuhan bagi direct. Min ladunna. Daripada sisi kami. Kan? Maknanya Khidir tu salah satu contoh lah, dia dapat ilmu laduni. Maknanya ilmu tu Tuhan bagi direct. Orang lain tak tahu, orang lain tak dapat. Dia seorang yang dapat. Pasal itu jangan tanya. Ikut saja. Satu lagi dia pakai syariat umat terdahulu lah. Kan? Tapi kita, sesiapa sahaja yang hidup pada zaman ini, dia terikat dengan syariat Nabi SAW. Masalah syariat orang terdahulu ni, hukum orang dulu tak terpakai dah pada kita sekarang ni. Cuma ada beberapa kes valid lagi. Ada beberapa kes masih terpakai. Masih lagi kita buat. Macam mana kita nak tahu kata benda tu masih lagi valid atau sah? Melalui pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sebut atau apabila disebut tentang syariat orang terdahulu, kemudian Nabi tak komen, Nabi tak kata apa, Nabi tak bantah, Nabi tak kata yang ni orang dulu hampa jangan duk buat. Apabila Nabi tak sebut apa-apa, menunjukkan benda tu masih sah untuk kita praktik. Syara'u man qablana, syariat orang sebelum daripada kita, umat-umat dahulu, kan? Umat-umat dahulu. Jadi salah satu yang telah disyariatkan pada umat terdahulu dan diamalkan pada kita. Sebab itu tuan-tuan tengok, saya bagi contoh syariat umat terdahulu yang kita teruskan. Apa dia? Bagus. Puasa Asyura. Yang ni syariat umat terdahulu, iaitu Bani Israel. Tapi kita teruskan. Dan memang kita puasa pun disebabkan oleh apa yang berlaku pada Bani Israel. Dan mereka pun memang berpuasa. Pasal itu qadimna, bila sampai di Madinah, kata sahabat, kami melihat orang Yahudi berpuasa. Maknanya Yahudi berpuasa. Sebab itu Nabi SAW suruh kita bezakan sedikit dengan ahli kitab. Yang membezakan puasa kita dengan puasa mereka, mereka berpuasa, kita pun berpuasa. Tetapi Nabi kata yang membezakan, yang menunjukkan bahawa puasa kita ni berlain sikit pada cara mereka adalah dengan makan sahur. Yang membezakan kita dengan ahli kitab, puasa, saum ahli kitab, makan sahur. Jadi menunjukkan bahawa puasa adalah salah satu syariat yang terdahulu yang kita teruskan dan diwajibkan ke atas kita. Okey? Dan ini juga sebagai satu apa? Satu kegembiraan lah. Pasal kita, satu kegembiraan untuk kita sebab benda ni memang telah diamalkan oleh umat-umat sebelum daripada kita. Dia tuan-tuan macam ni ya. Ada benda yang dulu kita seronok, ada benda yang dulu tak seronok. Kita pun selalu sebut kan, dulu-dulu orang dah buat, kita buat. Makna satu kegembiraan lah. Banyaklah contoh. Tapi ada juga benda yang dulu-dulu orang buat atau dulu-dulu ada, kita tak ada atau kita ada. Dia macam ni ya, dulu ada, kita tak ada.
Dulu tak ada, kita ada. Benda tu dia boleh jadi dua. Satu seronok, satu sebaliknya. Kan? Macam tuan-tuan dengar bajet. Tuan-tuan mesti compare dengan yang lama, bajet lama. Ada benda tuan-tuan kata yang dulu bagus, yang lah bagus. Macam tu lah. Jadi puasa ni, kalau kita banding dengan yang dahulu, dia satu kegembiraan. Allah meneruskan syariat itu. Kerana puasa ni ibadat yang besar, ibadat yang agung. Jadi kalau Allah syariatkan pada orang dahulu, tidak meneruskan pada zaman kita, pada masa kita, satu kerugian. Jadi sebab itu kata para ulama, ni satu keuntungan, satu kemuliaan. Kenapa? Masih lagi diperintahkan untuk kita berpuasa. Kan? Okey. Dan kalau kita tengok juga, para ulama menyebut bahawa ada perbezaan di antara puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Okey? Antaranya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan juga Ibn Mas'ud, juga dinukilkan daripada Atha bin Abi Rabah dan Qatadah, anna Allah farada 'ala al-umam as-sabiqah siyam 3 ayyam. Seperti mana yang dinukilkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, yaitu menurut pandangan Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, kemudian dinukilkan daripada Atha, murid kepada sahabat daripada kalangan tabi'in, Qatadah juga, bahawa Allah Azza wa Jal memfardukan ke atas umat-umat sebelum daripada ini puasa 3 hari. 3 ayyam, 3 hari. 3 hari lah. Maknanya kalau kita tengok daripada pandangan ni, perbezaan dari sudut adadan, bilangan. Bilangan, kan? Demikian juga disebut dalam sebahagian pendapat, perbezaan juga berlaku pada zaman, yakni dari sudut tempoh masa. Kita berapa hari? Sebulan. Umat terdahulu, kalau kita tengok Ibn Abbas, dia kata 3 hari. Tak sebanyak dengan kita. Itu kalau kita tengok dari sudut perbezaan hari. Dan kalau kita tengok juga pandangan Al-Imam Ibnu Abi Hatim, kalau kita tengok pandangan Imam Ibnu Abi Hatim, yang juga diambil riwayat ini daripada Ad-Dhahhak, daripada kalangan tabi'in, anna awwala man sama Nuh. Kalau kita tengok pandangan Ad-Dhahhak daripada kalangan tabi'in, murid pada sahabat, dia kata sesungguhnya orang pertama yang berpuasa ataupun diperintahkan berpuasa Nuh. Anna awwala man sama Nuh. Itu dari sudut orang yang pertama, kan? Juga kalau kita tengok ada riwayat daripada Ibn Umar, daripada riwayat Ibn Umar, dia kata apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah kataba as-siyama Ramadan ala qablakum. Sesungguhnya, kata Ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Allah telah mewajibkan puasa Ramadan ala ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. Ini juga disebut oleh Asy-Sya'bi. Sya'bi ini daripada kalangan tabi'in. Daripada kalangan tabi'in juga ada membawa riwayat ini. Okey? Dan kalau kita tengok, rasul-rasul yang datang kemudian, kita sebenarnya, termasuk kita, diperintahkan untuk berkiblatkan ataupun berpandukan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kan? Wa zahir al-Quran was sunnah anna man kana ba'da Ibrahim ma'murun bittiba' millatihi. Dan disebut di sini, dia kata zahir Quran, zahir sunnah, orang yang datang selepas daripada Ibrahim alaihissalam, memang kita disuruh mengikut ajaran ataupun syariat kita ini banyak berpandu kepada millah Ibrahim. Millah Ibrahim ni jaga-jaga juga. Sekarang ni ada ajaran sesat, nama dia millah Ibrahim. Ajaran Ibrahim, kan? Tapi macam kita sebut tadi, syariat Ibrahim pun mestilah selari dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, apabila Nabi Isa alaihi salam turun, dia juga ada syariat dia, Injil. Dia ada hukum dia. Tapi apabila dia turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, dia juga terikat dengan Al-Quran. Sebab itu apabila dia turun, dipersilakan dia menjadi imam, dia menolak Al-Mahdi daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Isa bersalat di belakang Al-Mahdi mengikut syariat Al-Quran, bukan syariat Injil. Jadi maknanya tak boleh seseorang mendakwa dia ada ajaran syariat yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran telah lengkap. Saya sebut ini berulang kali untuk mengingatkan tuan-tuan, jika ada dakwaan orang yang mendapat ajaran syariat ataupun amalan lain daripada yang ada dalam Quran, yang itu kita boleh kategorikan sesat. Confirm sesat. Saya bagi contoh. Bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disebut dalam hadis Bukhari. Yang tu tak ada siapa nafi. Kalau tuan-tuan tanya, boleh tak seseorang itu bermimpi jumpa Nabi yang sebenar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan memang ada dalam nas. Tak ada siapa boleh tolak. Dalam Sahih Bukhari ada. Siapa yang tengok aku dalam mimpi, sesungguhnya dia tengok macam aku hidup. Tengok masa aku hidup. Memang Nabi lah, memang Nabi. Syaitan tak boleh yatamathala. Dia tak boleh meniru muka Nabi. Cuma, kalaulah kata sahabat kita ke, tuan-tuan ke, saya sendiri ke, mimpi jumpa Nabi, tak payah duk cerita ke orang. Nak cerita buat apa? Untuk apa? Tak apa. Itu satu isu dah. Siapa nak sahkan, kita boleh buka. Pasal itu kalau tuan-tuan nak jumpa Nabi yang betul, tuan-tuan beli Syama'il Muhammadiyah. Bukan beli kitab tu boleh jumpa Nabi. Jangan silap faham pula. Jangan silap quote pula. Sekali pakat beli kitab tu, duk tunggu bila nak jumpa Nabi. Kitab tu, kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi tentang sifat tubuh fizikal muka wajah Nabi. So kalau tuan-tuan mimpi tengah malam, takkan nak telefon saya. Dia kata, ustaz mimpi dah, muka lagu ni hitam, rambut uban. Saya kata yang tu bukan Nabi, yang tu setan. Pasal Nabi putih, kemerah-merahan, kan? Rambut dia, kata Aisyah, adalah uban 2-3 helai. Tuan-tuan kalau nak tahu, nak trace, nak check, nak sahkan, tuan-tuan boleh refer hadis. Sahabat sifatkan Nabi macam mana. Mereka tengok Nabi, mereka sifatkan. At-Tirmidzi himpun dalam Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita bila mimpi, kita boleh pergi check muka, tengok hadis-hadis muka. Rambut, tengok hadis-hadis rambut. Janggut, tengok hadis-hadis janggut. Jadi bila kita tengok hadis-hadis itu, kita compare hak yang kita nampak semalam ni, kalau sama dengan hak dalam hadis, sah tu Nabi. Tiba-tiba tuan-tuan kata, saya mimpi ustaz, tapi apa? Tak ada janggut. Mana boleh tak ada janggut, kan? Yang tu bukan Nabi lah. Mungkin linggu angin. Tak ada janggut. Faham tak? Okey.
Jadi mimpi jumpa Nabi. Jadi maksud saya, kalau kita mimpi jumpa Nabi, dia satu nikmat rezeki untuk kita. Cuma saya ni tak tahulah nak kata, orang yang dia jumpa Nabi, lepas tu dia cerita, saya tak tahu pasal apa dia cerita. Kan? Untuk apa dia cerita? Sebab kita tak mau ulas lah. Sebab bagi saya, berjumpa dengan Nabi satu nikmat anugerah cukup lah. Dan kita pun tak perlu war-warkan. Sebab Nabi tidak akan menyampaikan apa-apa syariat baru dah. Itu poin saya. Kalau lainlah. Tampil benda ni mustahil. Takkan berlaku. Quran telah tutup. Quran telah tutup. Agama telah lengkap. Nabi pun kata, qad ballaghtu. Aku telah sampaikan habis semua yang Tuhan sampai aku telah sampaikan. Dia kata, semalam aku jumpa dengan Nabi SAW, aku mimpi dengan Nabi. Lepas aku mayang sunat tu, aku duduk tidur-tidur, aku jumpa mimpi Nabi. Nabi habaq subuh ni dah ada perubahan baru dah. Semua lah ni baru. Era baru. Hampa duduk subuh 2 rakaat lagi. Nabi habaq sekarang ni subuh awal 4. Hang boleh mana? Aku boleh langsung direct daripada Nabi. Adakah benda ni ada kemungkinan untuk berlaku? Ada kemungkinan. Dia kata dia jumpa Nabi, Nabi habaq terbaru subuh 4. Dia kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi habaq ada. Ada siapa-siapa dalam mimpi hang boleh sahkan? Dia kata tak ada aku dengan Nabi ya. Maka ini yang kita kata dakwaan yang karut. Bermimpi jumpa Nabi kita tak nafikan, tetapi meriwayatkan hukum syariat yang baru, apa-apa ajaran, amalan, hukum yang baru tak mungkin kerana agama telah lengkap. Apa yang dibawa oleh Nabi, diajar oleh sahabat, itulah yang terpakai. Saya takut, saya bimbang. Sebab saat ni bila kita habaq kata boleh jumpa Nabi, dia lajak lebih pada tu, dia dia meriwayatkan ataupun dia menukilkan sesuatu yang baru daripada Nabi SAW, dan dia guna nama Nabi. Lah ni pun banyak dah jual nama Nabi, bukan dengan nama Nabi, dengan nama Tuhan pun dia jual. Jadi kita bimbang yang tu lah, kan? Apatah lagi dia mimpi-mimpi jumpa Nabi, dia perkenal kita. Dia kata, aku malam aku jumpa Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya kalau hang nak tengok ahli syurga, hang tengoklah orang yang belanja hang pagi ni. Oh. Nabi kata lagu tu kan? Nabi kata lagu tu kat aku. Sikit pun aku tak tambah. Dia kata hang makan tak lagi? Tak, jom. Ini tuan-tuan exploit. Mungkin contoh ni agak janggal, tetapi kita tak pelik kerana sekarang penggunaan istilah ataupun nama brand Nabi itu sudah mula meluas dengan sesuatu perkara disandarkan kepada Nabi, kemudian dijual keberkatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita tutup Ustaz berkaitan dengan syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu. Sekarang kita tengok marahid tasyri' as-siyam. Mari kita bincang sedikit berkaitan dengan peringkat-peringkat pensyariatan hukum. Ini juga satu benda yang agak teknikal lah. Orang-orang yang mengaji selalunya didedahkan perkara ni. Kita kena tahu syariat dia turun secara, salah satu orang mengaji syariah, salah satunya, tuan-tuan pun mengaji syariah lah, mengaji hukum tu syariah lah. Syariah, mengaji syariah. Salah satu sifat syariat tadarrush. Tadarrush, iaitu hukum ni dia turun secara beransur-ansur, berperingkat. Dia tak bok sedah tekangkang gitu. Hukum ni dia mari secara berperingkat-peringkat. Dia ambil masa pengharaman arak, pensyariatan salat, kewajipan menutup aurat. Tuan-tuan ingat Nabi dilantik hari ni di Gua Hira, esok terus suruh orang tutup aurat. Tutup aurat ni berlaku selepas daripada beberapa tahun dakwah. Kan? Nampak? Tak turun ni, pakai tutup. Tengok, syariat
tutup aurat dalam surah An-Nur, tuan-tuan tengok bila dia turun. Dia turun selepas beberapa lama Nabi dilantik menjadi Rasul, setelah diperkemaskan akidah. Nampak? Jadi itu maksud tadarruj. Secara berperingkat. Sebab apa? Kerana tabiat manusia. Tabiat manusia. Apa dia? Perubahan. Kita nak ubah manusia. Kita nak tarbiyah manusia. Dia tidak boleh berlaku secara mendadak. Seseorang yang berubah secara terkejut, orang yang begini dia tidak akan kekal lama. Pasal itu Islam dia tahu sifat tabiat manusia, dia mari sikit-sikit. Dia mari berperingkat-peringkat. Seperti mana yang kita tengok Al-Quran sendiri pun dia turun 23 tahun baru lengkap, 23 tahun. Kita tengok syariat puasa ni. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada umat ini berdasarkan hadis-hadis yang ada sebanyak beberapa peringkat. Sebanyak beberapa peringkat. Antaranya dia sebut di sini berpuasa 3 hari 1 bulan. Seperti di dalam hadis Aisyah. Juga hadis Muaz, hadis Ibn Abbas. Asal puasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Dan puasa 3 hari sebulan tu asalnya wajib. Asalnya wajib 3 hari sebulan. Tuan-tuan, macam mana? Okey tak? Daripada 3 hari jadi 30. Baguslah bertambah. Ibadat ni baguslah bertambah. Kan tuan-tuan suka berkurang? Dia kata pasal apa tak diteruskan 3 hari? Nampak? Okey, 3 hari. Demikian juga kalau kita tengok, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, antaranya Muaz bin Jabal radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila sampai di Madinah, ini cerita pensyariatan puasa. Apabila sampai di Madinah, lamma qadimal Madinah kana yasumu 3 min kulli syahr. Baginda berpuasa 3 hari setiap bulan. Sekarang hukum ni, syariat ni masih ada. Cuma dah bertukar status. Daripada wajib dia jadi sunat. Daripada asalnya 3 hari 1 bulan setiap bulan. 3 hari setiap bulan dia dah jadi 1 bulan 30 hari. Tetapi kalau tuan-tuan tanya yang 3 hari setiap bulan tu ada tak lagi? Ada, tapi dia sunat. Iaitu berpuasa pada mana-mana hari dalam sebulan. Nabi SAW nyatakan apa? Sesiapa yang berpuasa salah satu daripada 30 hari itu, 3 hari, dia dapat pahala sebulan penuh. Tuan-tuan masuk, kita nak habis dah safar ni, 2-3 hari lagi kita nak masuk Rabiul Awal. Rabiul Awal, tuan-tuan boleh pilih mana-mana hari, puasa 3 hari saja. Tuan-tuan boleh pecahlah 10 hari ambil sehari, 10 hari kedua ambil sehari, 10 hari ketiga ambil sehari, 3 hari cukup. Yang 27 lagi tuan-tuan makan. Jangan risau, jangan susah hati, jangan bimbang. Dia tak silap dah kopi kuliah pagi tadi, dia suruh puasa 3 hari saja. Bukan dia suruh puasa 27 hari. 3 hari. 3 hari. Kadang-kadang tak sedap pun. Okey, 3 hari. Pahalanya sebulan. 1 balas 10. 3 dapat 30. Dia punya kaedah dia macam tu. Ada juga yang dia puasa 3 hari tetapi dia berdasarkan pada hari-hari putih, 13, 14, 15. Itu pun boleh. Itu puasa macam setahun. Besar juga. Kan? Jadi tuan-tuan dapat pilihan lah. 3 hari, 13, 14, 15. Yang tu kena berturut-turut. Satu lagi bebas, ikut suka hati. Mana-mana pun boleh. Kan? Tapi kalau duk sebut ikut suka hati ni harus, ya, kan? Okey. Kemudian kata Muaz 3 hari setiap bulan. Setiap bulan 3 hari itu setiap bulan. Maknanya kalau pakai syariat ni, kita akan dapat berapa? Kita ada 12 bulan. 12 kali 3, 36. Betul?
36. Maknanya kita lebih 6 hari lah. Ni sekarang kita dapat penghapusan 6 hari, dapat 30 kan. Tu pun bukan 30 selalu, kadang-kadang 29. Nampak? Nak abang kata kita tetap untung lah. Cuma yang tu dia pecah-pecah, yang ni dia himpun, kan? Okey. Wa yasumu yauma Asyura. Kemudian Nabi berpuasa Asyura, 10 Muharram. Sebab tu ada sebahagian ulama menyatakan Asyura ni dia asalnya wajib, kan? Setelah itu fasyara Allahu azza wa jal siyam Ramadan. Lepas tu Nabi SAW pun disyariatkan puasa Ramadan. Jadi bila disyariatkan puasa Ramadan, tuan-tuan jangan silap faham pula. Saat ni duk pergi buat perangai lagu ni. Perangai lagu mana? Perangai berperingkat. Tuan-tuan pun nak jadi juga lagu mana zaman dulu, start dengan 3 hari sebulan. Kan? Maknanya tuan-tuan bila masuk Ramadan, tuan-tuan pun puasa lah 3 hari. Tuan-tuan pun buat secara marhalah. Dia kata aku lah ni baru marhalah pertama 3 hari sebulan. Jadi hanya dengan duk pelik pula tengok aku tak puasa 30 hari Ramadan ni. Pasal aku tak tahu bila nak sampai ke peringkat tu. Ini cerita awal nak turun hukum dulu. Lah mana ada pilihan lah. Lah peringkat yang terakhir lah 30 hari. Kan? Jadi Nabi SAW ni bila dah turun pekeliling baru. Ini juga tuan-tuan kalau mengaji kita ada sebut nasakh mansukh. Iaitu tuan-tuan, dia cerita ni panjang tapi cerita sikit lah pasal tuan-tuan ni orang mengaji kan, banyak nak ambil maklumat. Nasakh mansukh ni ada banyak jenis. Saya cerita sikit. Satunya, nasakh mansukh ni menghapus. Mudahnya dia hapus hukum tu dengan ayat-ayat tu sekali dia padam. Clear, senang faham. Tak ada ayat, kita pun tak ada hukum. Tetapi dalam Quran, dia ada juga jenis, dia hanya padam hukum. Dia hanya mansukh hukum. Tapi ayat tu masih ada dalam Quran. Yang ni agak susah sikit lah. Pasal apa? Pasal ayat tu ada lagi, tapi hukum dah tak pakai. Seperti ayat pengharaman arak. Jangan tuan-tuan baca ayat yang mereka bertanya kepada engkau tentang arak. Katakan arak itu ada manfaat, ada mudarat. Kalau baca ayat tu, jam. Pasal apa? Seakan-akan macam boleh lagi. Memang ayat tu boleh lagi. Masa tu boleh lagi. Ataupun ayat yang kedua tuan-tuan baca, jangan minum kalau nak semayang. Wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan minum kalau nak sembahyang. Ayat tu ada lagi, Ayat tu ada lagi hukum dia tak ada lagi lah. Saat ni duk pi langgar nak sembahyang tak minum. Kan? Maksudnya kadang-kadang dia panggil mansukh hukum, ayat ada. Ayat tu ada. Tapi ayat tu hanya untuk bacaan, tapi bukan untuk amalan. Itu dia panggil okey? Jadi apabila Nabi telah diperintahkan untuk puasa Ramadan, Nabi pun telah mengangkat wajibnya puasa Asyura. Iaitu Nabi kata, man arada saumah falyasum. Siapa yang nak puasa, puasa. Yang ni cerita siapa ni? Cerita Asyura. Wa man arada an yut'im falyut'im. Siapa nak makan, makanlah. Thumma faradallahu siyama wa nasakha siyama yaumi Asyura minal wujub ila istihbab. Akhirnya puasa Asyura yang wajib tadi dah bertukar menjadi sunnah, kan? Sunnah. Okey? Dan dikatakan puasa ini diwajibkan pada tahun yang kedua hijrah. Pada tahun yang kedua hijrah. Maknanya di Mekah tak ada lagi syariat ni. Puasa ni. Di Mekah tak ada lagi. Di Mekah duduk lama mana? Mekah kita duduk lama mana? Mekah kita duduk 10 tahun. Tak ada lagi puasa. Nampak? Jadi tuan-tuan jangan tunggu 10 tahun orang nak puasa. Kan? 10 tahun di Mekah tak puasa. Mari ke Madinah,
Lepas daripada perang Badar sikit kan. Perang Badar kan dulu kan. Lepas tu puasa. Puasa dulu lepas tu perang Badar. Maknanya lepas pindah mari ke Madinah. Dan sebab itu Madinah fasa Allah mensyariatkan hukum. Mensyariatkan hukum, kan? Okey. Dan yang terakhirnya kita tahu tujuan kepada puasa ini adalah untuk la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Saya cerita sikit puasa ni. Sebagai akhiran lah, puasa ni banyak orang sebut, cuma kita nak cerita sikit. Pertama tuan-tuan, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Puasa sering dikaitkan dengan takwa. Sebab apa puasa sering dikaitkan dengan takwa? Secara mudahnya tuan-tuan, puasa ni untuk siapa? Allah sebut untuk dia. Dalam setiap syariat, dalam setiap hukum, dalam setiap ibadat, Tuhan tak sebut untuk dia. Tapi bila mari tentang puasa, as-siyamul li, puasa untuk aku. Pasal apa puasa untuk Tuhan? Yang lain pun semua untuk Tuhan. Tuan-tuan, takwa artinya kita takut dekat Tuhan. Takut dekat Tuhan ni selalunya di depan orang. Belakang orang kita kurang takut lah. Kadang-kadang tak takut langsung. Nabi pesan pada Muaz, ittaqullah haithuma kunta. Engkau takut dengan Tuhan tang mana saja hang ada. Depan orang, belakang orang, orang ramai ke apa semua, takut Tuhan. Benda ni cukup payah tuan-tuan. Cukup payah kita nak takut Tuhan ni belakang orang. Bila belakang orang, itulah kita yang sebenar. Tapi puasa boleh menjadikan kita orang yang benar-benar takut kepada Tuhan di depan dan di belakang. Orang yang puasa lah. Pasal apa? Tuan-tuan, kalau puasa hari ni, pertama tuan-tuan puasa depan kami dan tuan-tuan puasa belakang kami. Puasa ni kita dengan Tuhan saja yang tahu. Kalau benda lain tuan-tuan boleh berlakon depan orang. Tuan-tuan boleh berlakon. Boleh berlakon apa saja boleh berlakon. Lepas daripada belakang orang, tuan-tuan pun bolehlah buat macam mana tuan-tuan nak. Tapi puasa ni kita seorang-seorang pun tak boleh makan. Ini puasa yang betul lah. Tak tahulah tuan-tuan mari depan orang, tuan-tuan habaq puasa. Balik belakang orang, tuan-tuan tiba nasi ganja 2 bungkus. Tak puasa lah kan. Tapi sebab itu puasa ni, sebab itu kata para ulama, puasa adalah orang yang hanya jujur ikhlas. Ikhlas hanya lahir melalui ibadat puasa. Puasa ni orang hanya tahu apabila tuan-tuan habaq saja. Selagi tuan-tuan habaq, tak ada siapa boleh tahu. Hatta kan bini tuan-tuan pun tak tahu kalau tuan-tuan puasa. Saya bagi contoh mudah ya. Macam mana bini tak tahu? Kita mangkit sok, dia lena. Kita mangkit sok, dia lena. Melainkan kita habaq ni, aku mangkit makan sok, hang baru tak apa-apa gulai ke apa. Kita mangkit sok, dia lena. Lepas tu kita keluar pergi kerja. Makan tengah hari, kita tak makan di rumah. Dia pun tak tahu kita makan tak makan. Balik petang. Petang pun kita selalunya tak makan. Puasa tak puasa, memang kita tak makan. Lepas tu kita keluar pergi maghrib. Siapa pun tak tahu. Bini kita pun tak tahu kita puasa. Orang lain lagi lah tak tahu. Orang yang duduk dalam rumah pun kita tak tahu puasa tak puasa. Nampak? Betapa kita nak ikhlas puasa sahaja. Pasal itu Tuhan kata untuk aku. Pasal orang yang tak puasa ni dia memang buat untuk Tuhan. Sebab kalau dia buat untuk orang lain, belakang orang dia mesti makan. Boleh? Kalau tuan-tuan puasa untuk orang, tuan-tuan jangan makan depan orang. Itu nasihat saya. Tapi kalau tuan-tuan puasa untuk Tuhan, depan belakang tuan-tuan tak makan. Yang sekarang ni depan belakang tak makan ke depan saja tak makan? Macam mana? Tapi tuan-tuan tak boleh buat macam ni. Depan makan, belakang tak. Saya depan orang, saya tak mau riak, saya makan lah. Tapi belakang orang saya puasa. Macam mana? Lagi pening hang ni. Saya nak habaq dia puasa. Sebab itu puasa ni bukan Tuhan nak tengok tang makan minum. Tak makan, tak minum ni, tuan-tuan ingat hebat ke? Sebenarnya tak ada apa pun.
berapa ramai orang yang dia tak puasa, dia pun sebenarnya tak makan. Ramai kalut kerja kalut apa semua, dia tak sedar kata dia tak makan. Hari ni aku tak makan lagi ni. Nampak tuan-tuan, jangan duk rasa besar sangat puasa ni. Tengok aku ni sakar ni, aku tak makan ni. Tak makan ni benda biasa. Yang besarnya apa dia? Dan tuan-tuan tengok ada orang ni, Mahatma Gandhi. Lagi sakan tuan-tuan ni kira takat siang ya. Mahatma Gandhi siang malam. Mogok lapak ni siang malam. Mogok lapak ni bukan siang saja. Kalau siang saja dia tak panggil mogok lapak. Yang tu dia panggil apa? Dia tu berlakon lapak. Mogok lapak ni siang malam lagi sakan pada kita. Lagi hebat dari sudut tahan makan minum. Tetapi Tuhan dia nak melihat apa? Kita sanggup. Yang ni dia panggil takwa ni. Kita sanggup meninggalkan kenikmatan makan dan minum serta keseronokan yang lain kerana dia. Ada orang tak makan, tapi kita tanya pasal apa tak makan? Tak ada duit. Dia tak makan pasal tak ada duit. Ramai di Rohingya, di Syria tak makan pasal tak ada duit. Tuan-tuan pasal apa tak makan? Tak ada duit. Bukan tak ada duit, tak tahu apa nak makan, lain puasa tu. Tu dia sampai tu. Nabi tak ada apa nak makan. Tanya Aisyah, ada apa kita nak makan? Tak ada apa Rasulullah, kita puasa. Kita hari ni tanya bini kita nak makan apa? Tak tahu nak makan apa, kita puasa lah. Tu dia. Tu dia. Betapa sunnahnya kita. Nabi tak ada apa nak makan. Kita ni puasa kerana tak tahu apa. Hari ni kita tak tahu apa nak makan. Mari makan dah. Hari ni kita puasa lah. Allahu Akbar. Tiba-tiba mari puasa sehari dua hari kita duk rasa kita sudah selamat dari neraka. Tuhan nak tengok sejauh mana. Tapi kalau kita puasa, sebab itu Nabi kata kalau kita puasa makan dan minum, tidak ada nilai di sisi Tuhan. Makan dan minum, tapi dia puasa makan dan minum, tapi benda lain semua langgar, tibai cerah. Kan, sambil dia puasa makan minum rasuah ke, sambil makan puasa makan minum macam-macam kan. Dia pergi jumpa klien dia nak bagi rasuah ni, bawa sampul surat. Kan? Rasuah lah ni rasuah. Bulan sampul. Dia tanya, jumpa di mana? Kita jumpa di kafe. Kawan tu pun bagi ni ada 3,000 ni. Terima kasih lah bagi saya kerja itu. Berarti mana dia janji 3,000. Nak order apa-apa? Maaf, ni saya puasa sunat Isnin. Hang tiba 3,000, hang puasa sunat Isnin. Tak masuk. Puasa bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Yang dia tiba 3,000 rasuah tu dia tak rasa apa. Yang dia pergi, kau tu kata tak ada nak order apa-apa, nak minum, nak balik dah lah. Tak minum dulu. Kita bincang projek lain pula. Ke mana? Dah ni saya puasa. Kawan tu pun telan tak pi ayam. Yang tak sah rasuah dia ambil yang puasa. Dia kata kita yang ni kita seiring dunia akhirat. Pasal itu tuan-tuan Nabi kata apa? Puasa dia menahan nafsu kita. Pasal itu orang yang muda Nabi kata, ya syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kahwin. Siapa yang mampu kahwin? Kahwin Nabi kata. Ba'ah mahar. Mampu bayar mahar kahwin. Tuhan bagi kaya kamu nanti. Tapi Nabi kata kalau tak mampu, saum, puasa. Fa inna lahu wija. Wija ni dia mari satu perasaan tenang. Orang tak puasa ni dia perisai, dia tahan. Pasal apa? Pasal setan ni dia masuk dalam saluran darah. Saluran darah kita ni dia masuk duduk dalam badan kita. Dia akan jadi liar, buas bila kita kenyang. Dia akan jadi apa? Letih. Dia akan jadi susah bila kita lapar. Pasal itu Nabi kata sempitkan saluran darah dengan puasa. Bila kamu sempitkan saluran darah, kamu telah mengikat syaitan itu daripada bebas. Itu kaitan takwa tadi. Mudah-mudahan kita capai takwa dan kita capai. Bukan puasa itu untuk mencapai diet dan sebagainya ataupun nak mencapai pujian orang dan sebagainya, tapi untuk mencapai takwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.